السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Saya difahamkan oleh Ustaz Hisham, katanya semua ada kitab lah, anak kunci syurga kan. Siapa yang beli kitab tu? Beli kat mana? Bukan saya ada no? Terbaik kitab ni. Okey lah tuan-tuan, banyak ustaz baca kitab tu, baguslah tuan-tuan. Ustaz Hisham ni dia lama di pondok. Sebelum dia pergi ke Mesir, dia duduk pondok 6 tahun. Tu yang dia umur, dia tua sikit pada saya, tapi dia baru posting je. Posting cikgu. Baru posting hari ni posting. Sebelum ni di interim, hari ni baru dia posting. Jadi lambat sikit posting sebab dia ngaji pondok 6 tahun. Lepas tu baru dia pergi Mesir. Baru dia nak bagi kemas. Jadi kalau dia baca kitab tu kemas lah tuan-tuan, sebab dia lama di pondok. Dia ahli dia lah tuan-tuan. Itu kitab-kitab lama memang bagi kat dia lah. Ni yang saya baca ni kitab moden tuan-tuan. Ni dah kitab yang bahasa dimudahkan kepada bahasa standard lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau pergi di mana? Di kedai kedai Arab kan, beli kat Yamani ya. Yamani tu kalau perasan, banyak kitab-kitab dulu yang susah telah dimudahkan. Ada yang di Rumi kan, beli Rumi ke Jawi? Yang di Rumi kan ada, malah ada setengah kitab, malah satu kitab fiqh besar di dalam mazhab Syafi'i, antara yang besar lah, antara yang besar. Dan kalau kita kuasai kitab tu, kira kemas lah kita mazhab Syafi'i ni, kemas sungguh lah. Iaitu kitab Sabilal Muhtadin, ada besar banyak lagi. Kitab Tuhfah, kitab Mughni al-Muhtaj, kitab Syarah Muhazzab, banyak lagi yang besar-besar tu. Tapi nak kata kalau untuk level kalau mengaji di pondok ni, dapat khatam Sabilal Muhtadin tu kemas lah. InsyaAllah kemas dah lah. Jadi kitab tu pun telah dirumikan. Kitab Furu'ul Masail, kitab Furu'ul Masail itu pun telah distandardkan bahasa, bukan sekadar dirumikan, distandardkan bahasa lagi oleh almarhum rahimahullah Ustaz Hasan Din, adik Ustaz Harun Din kan, meninggal adapun dia. Itu kitab tu saya adalah sebab saya mengajar di Bukit Merah. Jadi saya pandu kitab tu banyak juga lah, supaya mudah kita baca kitab lama. Baik, jadi tuan-tuan kita berhenti di mana? Muka surat 65. Nama yang ke berapa? 95. 65 nama yang ke-95. Al-Badi'. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin. Kata mengarang, nama Allah yang ke-95. Jadi nama Allah ada 99. Jadi yang ke-95 nak habis dah. Okay, insya-Allah hari ni boleh habis kot. Jadi Al-Badi' yang maha indah ciptanya. Segala ciptaan Allah sangat-sangat indah dan tidak dapat dibanding dengan yang lain. Ataupun yang lebih tepatnya, Badi'us samawati wal ardh. Kita baca kan dalam Quran sebut Badi'us samawati wal ardh. Badi' ni maksud dia menjadikan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Itu makna Badi'. Badi'. Maksud dia Allah menjadikan langit dan bumi ni belum ada contoh sebelum ni. Kalau kita cipta apa-apa, kita tiru tuan-tuan. Helikopter kita tiru pada pepatung, konsep dia tu. Kapal terbang, konsep daripada burung.
dia ada konsep masing-masing. Bila manusia cipta canggih lagu mana pun, pertama, kita tidak menciptakan daripada tiada kepada ada. Segala ciptaan yang canggih, yang kita nampak canggih yang ada atas muka bumi ni, semua daripada ada kepada ada. Betul tak? Ni kita nak buat handset ni, buat kereta ke, semua ambil daripada hasil bumi. Betul tak? Hasil bumi yang diolah. Kita tak boleh hasilkan daripada tak ada kepada ada, tak boleh. Mesti daripada ada kepada ada. Betul tak? Cuma kita olah, bagi canggih sikit dan sebagainya, dengan kemampuan akal yang terhad yang Allah bagi ini, kita dapat hasilkan berbagai-bagai. Adapun Allah menjadikan daripada tiada kepada ada. Satu, itu namanya khaliq. Yang kedua, badi' ni pencipta juga, tapi pencipta yang indah dan tidak ada contoh sebelum ni. Langit, bumi, gunung gandang, ciptaan yang tidak ada contoh sebelum ni, Allah yang jadikan. Jadi badi'us sama, apa dia? Ciptaan Allah yang indah, ciptaannya yang tidak ada contoh sebelumnya. Dan antara banyak-banyak makhluk, yang terbaik, yang paling baik ciptaannya adalah manusia. Betul tak? Antara banyak-banyak makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Dan dalam masa yang sama juga, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kami jadikan manusia itu lemah. Lemah tapi ciptaan yang terbaik. Macam mana tu tuan-tuan? Saya pernah sebut kat tuan-tuan, kita tak mampu fikir ciptaan yang lebih indah pada manusia. Betul tak? Tak boleh lah. Tuan-tuan bandinglah ciptaan manusia ni, rupa manusia banding dengan harimau, lawa manusia lagi. Dengan ulang sawah, lawa manusia lagi tuan-tuan. Dengan buaya, lawa manusia lagi. Hatta kita tak boleh fikir tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikir satu ciptaan yang lebih cantik pada manusia. Manusia kepala 2, tak cantik lah. Manusia telinga ada 6, cantik tuan-tuan? Tak cantik. Kaki ada 8, walaupun banyak, kaki ada 8, tak cantik tuan-tuan. Dia nak 2 juga, betul tak? Kaki 2, telinga 2, tangan 2. Kalau tangan ada 6, walaupun banyak tuan-tuan, tapi buruk tuan-tuan. Tuan-tuan nak dijadikan tangan 6? Tuan-tuan tak mau nak pakai baju lagu mana? 6 tangan. Kita tak boleh bayang lah tuan-tuan. Manusia ni kita buat mata 3, kadang orang buat kan? 1 dahi, 1 mata. Buruk dah, kita tengok takut. Lubang hidung ada 4. Tak lawa lah tuan-tuan. Ni rupa manusia ni, rupa yang paling cantik sekali dan kita tak boleh fikir dah. Kalau nak banding dengan jin, jin lain rupa dia. Hodoh tuan-tuan rupa jin. Sebab tu kita antara nikmat Allah yang besar, kita tidak melihat jin. So tak payahlah duk gatai. Ada orang dia nak tengok jin, betul tak? Ada orang dia gatai nak tengok jin. Dia ambil habuk keranda, betul tak? Sapu kat mata lah. Apa ayak mandi mayat kan, dengan najis apa semua, ambil sapu kat kening. Kerja apa kau buat ni? Ada orang kata nak tengok hantu pula dah, pi cukup kening. Cukup kening nampak hantu. Pernah buat tuan-tuan? Tak pernah. Kawan saya pernah buat. Punyalah nak tengok hantu. Nak tengok hantu sungguh. Mata tak berhijab. Ini semua kerja-kerja. Dah ada nikmat yang besar, kita abaikan. Dia cukup kening. Nampak hantu tak? Dia tak nampak, kami nampak. Dia hantu. Malam-malam kening tak ada. Kami punya takut tengok. Ada orang ni jenis hati kering tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak payahlah buat kerja lagu tu tuan-tuan. Ada orang kata baca surah jin 40 kali. Ada ustaz buat. Nampak. Ustaz Auni. Ini Ustaz Auni. Ustaz Auni kan terkenal di internet tu. Dia buat di Mesir, di Al-Azhar dia buat. Masa dia mengaji di Mesir tu, dia duduk dalam satu masjid, dia baca surah jin 40 kali. Nampak depan mata dia, jin tu depan mata dia. Lari kot tingkat masjid tu. Walaupun badan dia besar, lari kot di tingkat masjid. Jadi tuan-tuan nak tengok malam ni baca surah jin 40 kali. Tak buat apa tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan nak tengok buat apa? Saya sepupu saya meninggal muda. Tak tahu dia kena denggi. Kena denggi, umur baru 32 mati. Perempuan. Kahwin dah. Jadi dia mati, dia beli rumah. Sebelum dia mati dia beli rumah. Baru sangat beli, dalam proses. Beli rumah, renovate bagi cantik.
Dia kena denggi. Denggi ni kalau kena berdarah biasanya matilah tuan-tuan. Denggi kalau kena berdarah, kalau bukan denggi biasa, denggi berdarah, biasanya matilah. Jadi dia pun matilah. Innalillah lah. Baru lagi dalam beberapa bulan yang lepas. Suami dia pula tak boleh tidur kat rumah tu, rumah yang baru beli tu. Pasal apa? Pasal nampak. Katanya dia nampak, dia rasa bini dia ada. Dia takut sungguh. Tuan-tuan, kalaulah orang mati, lepas tu kita nampak dia melilau dekat rumah dia, siapa dia tu? Siapa dia? Banyak kes tuan-tuan. Banyak sangat. Saya tanya kawan saya perubatan Islam, banyak dia kata kes tu. Malah ada orang yang mati, isteri dia rasa tidur dengan dia. Isteri dia rasa suami dia dah mati, tidur dengan dia. Siapa yang balik tu? Ada kes yang saya pernah jumpa. Dia baru mati, keluarga dia susah hati. Tiap-tiap malam dia menangis keliling rumah. Nangis keliling rumah. Nangis teruk. Menangis. Tanya perubatan Islam, jangan buka, dia nak masuk. Siapa dia tuan-tuan? Tuan-tuan rasa siapa? Kita mesti rasa si mati. Si mati tak boleh balik. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Si mati dia takkan balik dah. Sebab dia dah masuk alam barzakh. Nama pun barzakh. Barzakh tu apa? Dinding antara alam dunia dan akhirat. Dia tak boleh tembus dah tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, kalau duk jumpa tu bukan dia. Dia tak boleh tembus dah. Dia tak boleh tembus dah alam barzakh nak malaikum dunia, ataupun nak tembus alam barzakh kepi alam akhirat. Tak boleh dah. Bainahuma barzakhun, kan sebut dalam Quran. Barzakh, penghalang, tembok, tak boleh. Kecuali tuan-tuan boleh jumpa orang yang dah mati ni dalam mimpi. Ya, dalam mimpi betul. Ramai ulama sebut, tuan-tuan mimpi orang yang dah mati, biasanya itu memang dia. Cuma dia tak boleh balik ke dunia. Tuan-tuan punya roh, kita ada dua roh, kan. Roh ni susah tuan-tuan nak faham tuan-tuan, tapi ringkasnya ada ruhul yaqazah, ruhul hayah. Roh kesedaran dengan roh hidup. Bila kita tidur, roh kesedaran tu keluar. Ruh yaqazah nama dia keluar. Dia menerawang di mata tuan-tuan. Kalau ruhul hayah, kalau dia keluar, kita mati. Jadi ruhul yaqazah ni dia keluar sampai kadang-kadang masuk ke alam ruh. Masuk. Ini sebut dalam Quran. Sebut ke dalam Quran, sebut jelah, disebut wa yursilul ukhra fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dia tengok dalam Quran. Tafsiran dia apa? Orang yang hidup ni, dia tidur, dia mimpi jumpa orang yang mati. Roh orang yang mati. Roh orang yang mati ni bila kita jumpa, kita balik ke dunia. Kat badan kita lah, kan kita tidur. Roh orang yang mati ni dia nak balik ke dunia, nak beramal. Wa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Sebut dalam Quran. Ada pun orang yang dah mati, Allah Ta'ala tahan roh dia, tak boleh balik ke dunia, sebab dia dah mati. Ada pun yang belum mati, yang tidur, Allah wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Yang belum mati ni, dia menerawang ke alam roh, bertemu tu, Allah Ta'ala lepaskan sampai masa yang ditetapkan, nanti dia pun mati. Sebab tu kalau kita ingat, kalau kita mimpi orang yang mati, ambil iktibar. Tu yang nak mati tu, kalau boleh nak balik kat dunia tu. Ingat, siapa-siapa mimpi adik-beradik ke siapa orang yang dah mati, kita mimpi dia, ambil pelajaran. Kalau boleh dia nak mai ke dunia, tapi tak boleh. Wa yumsikul lati qada'al maut. Allah Taala tahan dia. Dia dah mati. Kita yang hidup, bila bangun sedang banyakkan beramal, perbaiki diri sendiri. Tuan-tuan, siapa yang dia nampak tu? Yang dia nampak tu. Bukan dia, itu kita panggil qarin. Kalau betul pun qarin tuan-tuan. Qarin dia tak mati. Sebagai ulama kata qarin ni yang syaitan hidup dengan kita sejak kita lahir. Bila kita mati, dia tak mati. Itu yang dia duk main spirit. Spirit kan, darah main shilling tu. Bukan roh. Dia kata orang mati mai, bukan orang mati mai. Qarin dia mai. Memang dia tahu banyak rahsia, betul. Dia tahu banyak rahsia. Qarin ni bila tuan-tuan mati, orang seru qarin ni mai, dia tahu rahsia tuan-tuan. Dia duduk dengan tuan-tuan. Qarin ni tak pisah dengan kita sampai kita mati, dia duduk dengan kita. Kerja dia hasut buat benda jahat. Betul tak? Qala qarinuhu. Tu kerja dia bisik benda yang jahat. Kita mati, dia tak mati. Itu orang seru qarin, bukan seru orang yang mati. Jadi saya tak tahulah. Mungkin qarin lah, tidakkan qarin. Mungkin qarin aku suami dia nampak qarin ataupun rasa kehadiran qarin tu.
Qarin ni termasuk dalam jin yang jahat tuan-tuan. Bukan jin baik, jin yang jahat. Kecuali qarin Rasulullah SAW yang mana dia tak mampu goda Rasulullah dan dia masuk Islam tuan-tuan. Kena hebatnya peribadi sasihat Nabi SAW. Kita punya qarin tak, memang duk hasut buat benda jahat. Mungkin itulah tuan-tuan. Itu pun dia tak berani, sampai dia takut sangat duduk rumah tu. Walaupun dia renovate cantik lah, dapur renovate, depan renovate, takut. Betul tak? Ada orang kadang-kadang kita tengok something nak mempuih, takut hantu nak mempuih. Ada tuan-tuan, dengan orang something nak mempuih, dengan hantu lah goyang sikit lari lah. Tak payah something lah, betul tak? Buat malu lah. Jadi tuan-tuan, lelaki ni cukup takut. Sampai satu ketika dia takut sangat, dia panggil adik-beradik dia tidur. Tidur dengan dia. Tidur, malam-malam dia lari, tinggal adik-beradik dia. Dia punya takut lah. Tengah malam dia rasa. Naik kereta pun dia takut, naik kereta bing, dia rasa. Remang kot, takut sungguh. Jadi saya pun pergi tuan-tuan di Ipoh tu, minta saya ruqyah. Saya bukan pandai ruqyah pun. Adalah saya ambil daripada kawan saya yang pernah jumpa Syekh Abdul Wahid Salam Bali di Mesir tu, terkenal lah. Syekh Wahid Abdul Salam Bali ni terkenal lah di Mesir tu. Jadi dia pernah masuk ke kampung tu, selalunya orang jarang jumpa. Dia rezeki dia masuk kampung Syekh Abdul Wahid Salam Bali ni, sempat jumpa. Dia dapat ijazah pada Syekh tu. Saya pun ambil dekat dia. Saya kata nak bayar tak? Dia kata tak payah bayar, dia bagi free je. Saya pun ada amalan tu. Dulu saya amal lah tuan-tuan. Tapi dah lama-lama malah haram. Banyak tuan-tuan nak baca pagi petang tu. Kalau boleh 3 kali. Pagi, petang, malam sebelum tidur. Amal. Dulu amal lah ni, tak amal pun tuan-tuan. Jadi dia pun minta saya baca. Saya pun baca tuan-tuan. Pergi bilik tidur, tempat dia tidur, baca. Baca. Tak apa lah. Saya balik main sini, malam-malam saya pula jaga tuan-tuan. Sudah kacau. Kut nanti aku pula nampak. Tuan-tuan, banyak kali saya tidur jaga. Saya duk tengok keliling, kut nanti saya nampak pula. Nak ceritanya tuan-tuan, yang tu pun kita dah takut. Betul tak? Ni kita nak pergi tengok jin pasal apa? Boleh lah, jangan tuan-tuan. Allah, nikmat Allah yang besar, kita tak tengok jin. Dan tak payah tengok pun. Pasal apa? Rupa dia memang takut. Bukan macam filem tuan-tuan, lagi takut. Ada kaki 100. Macam mana tuan-tuan? Kaki 100. Wih, seram tuan-tuan. Kita tengok orang kaki 100 dah macam lipat dah tuan-tuan. Tak takut. Jangan harap nak tengok jin. Malah Imam Syafi'i rahimahullah sebut, siapa yang mendakwa dia boleh tengok jin, dia adalah penipu besar dan dia punya kesaksian tak boleh diterima. Sebab Quran dah kata dah, jin tak boleh tengok. Apa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Syaitan, iblis dengan anak dia ni tengok kita. Min haitsu la tarawnahum, kita tak tengok depa, jelas. Kecuali kalau dia menjelma, nampak lah. Rupa asal memang tak nampak lah. Kalau dia menjelma, dia boleh menjelma. Dia jelma lah jadi hantu bungkui ke, betul tak? Jadi rupa berbulu-bulu ke, itu jelmaan, bukan rupa asal dia. Rupa asal dia lagi takut. Okey tuan-tuan, tak apa. Itu al-badi'. Seterusnya kita tengok yang ke-96, al-baqi. Yang maha kekal, adanya Allah itu berkekalan selama-lamanya. Maknanya dia Allah tidak ada penghujung, tidak ada permulaan. Kita tak boleh fikir kan? Betul tak tuan-tuan? Sebab selama kita hidup ni, semua benda ada permulaan. Kalau saya tanya tuan-tuan semua ada tahun lahir, betul tak? Semua ada tahun lahir. Ada yang lahir 40-an, mungkin ada lahir 50-an, mungkin ada yang lahir 60-an, 70-an, betul tak? Ada yang 80-an, mungkin ada yang 30-an. Saya ingat tak ada kot. Ada 30-an, ada 30-an. 30-an aja. 40-an kot noh. 44. 44. 40-an tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita semua ada tahun. Sebelum tu kita tak ada. Kita tak boleh bayang satu benda yang tak ada mula. Kita tak boleh bayang tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Itulah kapasiti akal kita. Selama kita hidup, kita tengok semua benda ada permulaan. Pasal apa bila kita hidup kita tengok semua benda ada permulaan? Sebab yang kita tengok semua makhluk. Semua makhluk. Tuan-tuan, makhluk saya, makhluk selain daripada Allah, semua makhluk. Yang ini dijadikan. Sebab tu kita tak boleh bayang dalam akal kita satu benda yang tidak ada permulaan. Malah mula dan akhir ni merujuk kepada masa. Betul tak? Sedangkan masa pun Allah yang jadikan. Beyond lagi tuan-tuan, Allah yang Ta'ala yang jadikan masa. Jadi sebelum ada mula, pertengahan, akan datang 1000 tahun, sama di sisi Allah. Sebab itu jangan menyalahkan takdir.
Sebab takdir itu dalam ruang lingkup ilmu Allah yang kita tak tahu. Kalau Allah Ta'ala singkap kat tuan-tuan hijab, apa akan jadi esok? Tuan-tuan akan nampak kawan ni buat apa esok, kawan ni buat apa esok, kawan ni buat apa esok. Tidak, walaupun dia buat dengan pilihan dia, dengan kehendak dia, tapi sebelum lagi dia buat, Allah Ta'ala dah tahu apa yang dia buat. Kerana Allah Ta'ala itu Tuhan Alimun Hakim, Ahkamul Hakimin. Macam cerita Nabi Khadir kan, Nabi Khadir kan, dia nampak budak, dia bunuh. Sebab nanti besar akan menyebabkan kedua ibu bapa dia jadi kufur. Dia buat lubang dekat kapai. Panjang cerita dia tu. Pasal apa? Nanti ada raja nak ampas kapai di belakang. Dia tegakkan dinding. Pasal apa? Kat bawah itu ada harta orang soleh. Nanti anak dia besar boleh ambil harta ni. Betul tak? Dia tak tahu. Ni macam mana dia tahu? Allah Ta'ala yang berikan apa? Wahyu kepada Nabi Khadir. Khadir itu mana tahu? Manusia mana tahu benda gaib? Allah Ta'ala yang beri rahsia, bertahu benda rahsia kepada Nabi Khadir. Boleh tuan-tuan. Jadi baqi ni tuan-tuan kekal selama-lamanya. Itu tak boleh fikir tuan-tuan. Pasal yang mengekalkan sesuatu, yang mematikan sesuatu, yang menghancurkan sesuatu, semua dalam kekuasaan Allah Azza wa Jal. Baik, nanti kita akan mati tuan-tuan. Yang kita tengok semua akan binasa. Bila kita hidup di akhirat nanti, Allah kekalkan kita. Betul tak? Allah kekalkan kita. Jadi kita masuk syurga nanti tuan-tuan, tak mati dah. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Betul tak? Ahli neraka pun tak mati, tak hidup. Betul tak? Ahli syurga dia hidup dia tak mati-mati dah. Ahli neraka hidup pun tak, mati pun tak. Apa mana dia? Ahli neraka ni dia tidak mati sehingga dia lepas daripada kesakitan seksa tu, dan dia tidak hidup senang dengan hidup yang senang. Tak. Dia duduk dalam penuh penyiksaan. Tu ahli neraka. Ahli syurga Allah Ta'ala jadikan selama-lamanya dengan ciptaan yang lebih sempurna daripada sekarang. Tapi bentuk sama lah tuan-tuan. Bentuk lagu ni lah, kepala, tangan, dua macam ni lah. Saiz lain lah. Ahli syurga ni tinggi tuan-tuan. Berapa meter ahli syurga tuan-tuan? 60 hasta. Ahli syurga 60 hasta. Berapa meter 60 hasta tu? 27 meter. Kita orang kalau ada 2 meter pun tinggi lah tuan-tuan. Nanti 2 meter. Kalau ada yang 3 meter, dah macam alien dah tuan-tuan. Tengok betul tak? 3 meter. Tinggi. Ahli syurga bukan 3 meter, bukan 4 meter, 27 meter. Tinggi. Lebak dada dia 7 hasta. Ahli syurga ni handsome dia macam Nabi Yusuf. Bentuk badan, saiz badan macam Nabi Adam. Hati dan akhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Sebab tu tak ada lah nak dengki, marah kat orang, tak ada. Dah semua baik hati, bersih macam Nabi Muhammad SAW. Tu Nabi Muhammad tu insan paling hebat. Ahli syurga, hati, sifat, akhlak ahli syurga yang ada kat dunia. Nabi Muhammad SAW. Baik tuan-tuan. Itu baqi. Dan ada beberapa perkara yang Allah kekalkan. Nanti kiamat tak semua hancur. Ada Allah Ta'ala kekalkan. Bukan pasal benda tu hebat. Allah kekalkan dengan kehendak, iradah dan kudrah Allah. Sebab tu jangan, macam sama juga orang yang tahu perkara gaib kan. Tak ada orang tahu perkara gaib melainkan Allah bagi tahu pada dia. Yang mana apa? Alimul ghaib, Allah Ta'ala lah yang tahu perkara gaib. Fala yudhiru apa? Ala ghaibihi ahada. Allah Ta'ala tak bagi tahu illa ma liyatada min rasul. Allah Ta'ala tak bagi tahu perkara gaib melainkan sebahagian daripada rasul yang Allah Ta'ala kehendaki, redai. Hatta Nabi Khadir kan Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara gaib kecuali sekadar apa yang Allah Ta'ala beritahu. Hatta hari kiamat kan, Rasulullah pun tak tahu. Pernah Rasulullah tanya Allah bila kiamat. Pasal orang musyrik duk tanya sangat, bila kiamat, bila kiamat. Rasulullah tanya Allah bila kiamat. Kata Allah, fi ma anta min dzikraha, wahai Muhammad, siapakah kamu untuk menyebut tentang bila kiamat? Nabi Muhammad pun tak boleh. Jibril pun tak tahu. Siapa kata kiamat lagi 3-4 tahun kot, mohong. Berdasarkan kiraan ni mungkin lagi ni mohong semua tuan-tuan, mohong. Kiamat memang dah dekat, banyak tanda-tanda dia, tapi secara detail kita tak tahu. Baik tuan-tuan. Dan ni banyak orang suka konspirasi Dajjal, bagus nak kaji benda-benda ni, tapi ada batas-batasan. Jangan over sangat. Over sangat ni dia merepek nanti. Baik tuan-tuan. Ada apa benda yang Allah kekalkan, kiamat dia tak hancur. Antaranya adalah arash, makhluk yang paling besar sekali. Yang kedua adalah kursi, nombor 2 besar, kursi. Yang ketiga adalah syurga. Syurga ada dah.
Kan Nabi Adam daripada syurga. Tidak, syurga ada dah. Syurga kat mana? Atas lagi tuan-tuan. Syurga. Neraka ada dah. Neraka. Ni yang keempat. Yang kelima apa tuan-tuan? Syurga. Qalam ni maksud dia pen. Tahu qalam ni yang tulis segala takdir Allah. Nama dia qalam. Bahasa kita pen dah tuan-tuan. Tapi adakah qalam macam pen kita pakai? Kita tak tahu macam mana rupa qalam. Tapi qalam ni kerja dia memang tulis segala takdir. Dia tulis kat mana? Yang keenam yang tak musnah, iaitu Lauh Mahfuz. Lauh ni maksud dia papan lah tuan-tuan. Papan kenyataan. Mahfuz yang terpelihara. Lauh Mahfuz tu atas langit tinggi tuan-tuan. Yang tulis atas dia adalah qalam. Dah 6 dah, betul tak? Syurga, neraka, kursi, arash. Kemudian Lauh Mahfuz dengan qalam kan. Satu lagi apa? Satu lagi adalah roh. Roh juga Allah Ta'ala kekalkan. Selama-lamanya tak binasa roh. Kemudian apa lagi? Sebahagian ulama dia ada 7 semua tuan-tuan. 7 saya sebut. Cuma ada sebahagian ulama tambah lagi sikit. Antara yang ditambah adalah jasad para nabi, ajsadul anbiya. Sebagai ulama tambah jasad para nabi juga tidak binasa. Sebagai ulama lagi tambah ada satu lagi, ajmuz zanab ni apa? Tulang sulbi. Kan tu kita punya tulang ni bawah sekali tuan-tuan. Bawah sekali tulang ekor tu. Sebab tu orang kalau kubur 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun orang gali malam. Tanya orang gali kubur. Siapa gali malam? Pasal nak cari tulang sulbi. Pasal apa? Malam. Pasal dia berkilat. Bila suluh, dia berkilat. Memang orang cari. Hatta tuan-tuan tanya, kalau tuan-tuan ada kawan Cina ke India yang bukan Islam, mereka bakar mayat. Tulang sulbi tak hancur. Kan mereka simpan abu mayat tu kan. Dia akan ada dalam tu tulang sulbi dan abu mayat. Tulang sulbi memang, itu saya kata hebatnya hadis Nabi ni. Rasulullah sebut, anak Adam ni semua akan dimakan oleh tanah. Ya'kulu ibn Adam ayakul turab ibnu Adam kullahu illa ajbad dhanab. Anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi dia. Kalau bakar pun sama, tulang sulbi ada. Kalau kita mati pun tulang sulbi memang takkan hancur. Dia takkan hancur, dia ada. Itulah tulang sulbi. Allah Ta'ala tak hancurkan dia. Baik, kemudian satu lagi dia ulama tambah, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, jenazah dia. Tapi ini khilaf lah tuan-tuan. Ulama pun khilaf. Adakah orang mati syahid jenazah dia tak kebut? Dan khilaf di kalangan para ulama. Sebab apa khilaf tuan-tuan? Sebab tidak ada nas yang mengatakan orang mati syahid jenazah dia tak kebut. Tapi Nabi Nabi ada sebut, Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sejelas dalam hadis sebut, Allah haramkan bumi makan jasad para nabi. Segala jasad Nabi, pada Nabi Adam, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Musa, Idris, semua ni, semua jasad dia masih berada di bumi dan elok tuan-tuan. Macam mana dia tanam, macam itulah jasad dia. Ada orang tambah mati syahid. Mati syahid ni khilaf ulama. Cuma sebagai ulama kata bergantung pada niat dia. Kalau niat dia ikhlas, Allah kekalkan jasad dia. Kalau lagi tinggi ikhlas dia, lagi lama Allah Ta'ala kekalkan jasad dia. Lagi tinggi ikhlas dia, lagi lama. Boleh sebab ikhlas ni dia ada darjat. Yang penting ikhlas. Kalau ikhlas dia sederhana, Allah kekalkan mungkin dalam 2-3 hari atau minggu kekalkan dia. Kalau dia ikhlas dia tinggi, lagi lama Allah Ta'ala kekalkan dia. Kalau dia sangat-sangat ikhlas, mungkin ratusan tahun Allah Ta'ala kekalkan dia. Tapi hujung dia juga, dia akan dimakan oleh tanah. Sebab apa? Sebab dalam hadis sebut umum. Ya'kulu turab ibna Adam kullahu illa ajmadana. Jelas dalam disebut anak Adam semua akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Termasuk dalam keumuman hadis tu. Baik tuan-tuan, tak apa. Kemudian al-waris yang ke-97, al-waris yang maha pewarisnya. Ia sahaja yang mewarisi setelah binasa seluruh alam, kerana ia sahaja yang kekal abadi. Waris ni apa? Kita tahulah bila sebut waris, orang yang mewarisi. Betul tak? Jadi yang mewarisi langit dan bumi ni sebenar pewaris yang sebenar Allah lah. Sebab nanti semua akan mati. Bila semua yang akan mati, Allah lah warisi. Dan memang hak Allah pun. Kita mewarisi daripada ayah kita, mak kita. Betul tak kan? Kita mewarisi harta.
Kita waris. Dia mati, kita waris harta dia. Mati, waris harta dia. Nanti semua akan mati. Pewaris langit dan bumi, segala apa yang ada, Allah. Dia pemilik dia dan pencipta dia. Kalau kita mati tuan-tuan, mati ayah. Ayah ada 10 juta. Macam mana nak bagi? Kalau ada anak lelaki, selesai masalah. Sebab anak lelaki menghijab yang lain. Betul tak? Dia menghijab adik-beradik. Tidak adik-beradik bergaduh. Betul tak kan? Bergaduh. Bak harta ni tuan-tuan. Tuan-tuan keliling dunia semua bergaduh lah tuan-tuan. Ada lah tak bergaduh, ada yang bagus. Tapi banyak bergaduh tuan-tuan. Banyak bergaduh. Saya tak tahu lah cerita bergaduh bak harta ni tuan-tuan. Bergaduh teruk. Kawan saya tu, tok dia bagi kat dia tanah, tok bagi. Tok boleh bagi pasal kawan saya cucu. Cucu ni bila ada pak saudara dia terhijab. Tapi dia boleh dapat wasiat. Betul tak? Cucu boleh dapat wasiat 1/3 sebab dia bukan ahli waris. Itu pun pening kepala dia. Pak-pak saudara dia duduk kacau. Weh, yang bagi ya tanah ni, dia duduk minta pada tok dia bagi kat dia. Pening kepala tuan-tuan. Bergaduh tuan-tuan. Orang ahli agama serban tak lepas atas kepala pun tuan-tuan. Sungguh. Hatta imam, saya pernah jumpa imam bagus tak? Bergaduh teruk sampai mati. Bak harta ni jangan main. Pasal apa saya kata jangan main? Sebab Rasulullah ingatkan. Likulli ummatin fitnah. Bagi setiap umat ada fitnah. Fitnah ni apa? Cubaan yang paling besar yang menggoncangkan iman dan agama kita. Wa fitnatu ummati, dan cubaan yang paling besar bagi umatku al-mal, harta. Harta. Fitnah umat Nabi Saleh apa fitnah dia? Unta kan? Kan unta tu kan menyebabkan mereka sakit hati, bunuh unta tu. Fitnah kaum Nabi Lut, nafsu yang tak terkawal kan, nafsu gila tuan-tuan. Fitnah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa dia? Harta. Rasul sebut dah ni, umat Nabi Muhammad perkara yang paling besar yang menggoncangkan iman dan agama dia harta. Betul tak tuan-tuan? Saya tengok banyak lah tuan-tuan. Keliling saya tengok banyak. Harta tuan-tuan, orang yang kita nampak dah baik pecah mana ada. Ustaz, ada orang panggil tok guru lagi. Tok guru buka pondok, rupanya rekod menipu punya banyak. Sungguh tuan-tuan, saya tak boleh sebut detail tuan-tuan. Serban atas kepala, tuan guru, tuan guru, tuan guru. Rupanya dia scammer. Punya ramai dia kelentong. La haula wala quwwata illa billah. Ada orang panggil tok guru, tarikat Samaniyah, kawasan ni dia pegang, contohnya lah. Kawasan ni dia pegang, kawasan ni dia pegang. Tu dia pinjam dia orang habuk tak bayar. Pinjam bukan 100-200, tak main lah. Dia sekali pinjam 20,000, 12,000. Itu cara dia pinjam. Bukan dia tak bayar, dia bayar guna zikir. Banyak cantik bayar guna zikir. Hang pinjam kat Alung, bayar guna zikir. Alung potong hang limpak dalam sungai. Betul tak? Tuan-tuan pinjam kat Alung ni, polis pun malas nak layan. Pasal apa tuan-tuan? Dah tahu benda ni haram. Betul tak? Siapa pergi pinjam Alung, kena ugut, kena simbah cat, biar dia boleh bukan nak layan pun. Dah tahu benda tu haram, ceti haram, pi buat pinjam buat apa? Susah tuan-tuan. Siapa dah pinjam Alung hang, peninglah kepala. Dulu pakai ayat hitam. Masa ada Ustaz Zahawi. Kenal ke Ustaz Zahawi tu? Kenal? Tak kenal tu? Tak kenal. Wahabi Semangui dulu. Tinggal dah, rahimahullah. Dia pernah urus satu kes, adik dia cerita. Satu orang pakai ayat hitam pinjam kat Alung, di Alung. Pinjam tak bayar. Dia fikir, biar tak bayar. Dia ingat Alung macam tu kot. Alung ni orang bawah dia ramai orang Melayu tuan-tuan. Banyaknya hati kering lah dia pun ni, berani tuan-tuan. Dia tak bayar, dia buat keringnya. Tak apa. Selang apa lama, bini dia telefon, tu dia dah ada kat KL lah. Alung ambil bini dia kat Paya Hitam tu, bawa duduk kat hotel di KL. Han nak bayar ke tak bayar? Gelabah bewak lah tuan-tuan orang kata. Dia ingat tak ada apa, gelabah bewak. Tu dia pergilah terketak-ketak cari Ustaz Awi, tolonglah. Takut. Jangan pinjam tuan-tuan. Dah tahu benda tu haram, pasti berpinjam. Tahu nama pun ceti haram, pasti berpinjam. Banyak orang pinjam Alung ni bukan susah pun. Beli handset, tukar langsir, mau cari mati tuan-tuan. Yang kata yang terbaru ni pula bukan daripada Alung Cina pula, daripada Indonesia pula. Ada tahap terbaru ni. Indonesia pula. Modus operandi dia pun sama. Bagi pinjam 200-300, bayar beribu-ribu. Apa tu ugut lah. Ugut. Baik tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, jadi yang mewarisi adalah Allah Azza wa Jalla. Okey tuan-tuan, saya sebut tadi, kalau mati je tuan-tuan seseorang, yang mewarisi siapa? Kalau ada anak lelaki selesai. Kita tahu bila mati je orang, ahli waris dia ada 5 tuan-tuan.
Kalau ada semua ahli waris 5 orang saja. Pertama ayah akan dapat 1/6. Mak juga 1/6. Lagi siapa akan dapat? Anak kan? Anak. Kemudian siapa akan dapat? Suami atau isteri. Suami isteri, betul tak? 5 orang lah. Kalau suami yang mati, isteri dapat. Kalau isteri yang mati, suami dapat. Yang lain tak ada. Kalau si mati tu ada ayah, adik-beradik tak boleh buat apa. Betul tak? Katakanlah yang si mati tu dia tinggal 15 juta. Betul tak? Orang bisnes kaya tuan-tuan. Kadang nampak miskin, tengok lain kon 15 juta. Dia tinggal 15 juta, adik-beradik pun, 15 juta banyak ni. Tapi ayah ada lagi. Mata tak dapat. Jangan pergi minta ke ayah pula, memang tak dapat. Kami nak juga. Tak, dalam Quran dah sebut hang tak dapat. Pasal apa ayah dapat? Bukan saja dapat, ayah lah yang nak tanggung anak si mati tu. Dan ayah juga menjadi wali. Betul tak? Bila mati bapak dia tok yang akan bagi kahwin anak tu. Bukan saja dapat, dia kira wali tu. Martabat wali tu. Ayah dapat. Jadi adik-beradik tak dapat. Kalau ada anak, ayah 1/6. Tak ada anak, ayah dapat banyak. Ayah dapat 1/6 tambah asabah lagi. Betul tak? Itu nampak asabah pula lebih harta dapat ayah. Syok tuan-tuan. Kalau si mati tak ada ayah, Tok Wan ayah kepada ayah, bukan ayah berlama, ayah kepada ayah. Tak ada juga, katakan dia ada anak lelaki pun cukup dah. Walaupun tak ada ayah, ada je anak lelaki telah menghijab adik-beradik yang lain. Bagus tuan-tuan, supaya tak bergaduh. Tidak, bergaduh kacau tuan-tuan. Walaupun anak lelaki tu kecil lagi, betul, bayi lagi, dia telah menghalang. Mak pula, katakan bayi tu masih kecil, jangan belanja harta dia. Itu yang kata makan harta anak yatim tu. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Ingat tu. Siapa makan harta anak yatim secara zalim, dia makan bara api neraka. Ini pesanan pada suami ataupun isteri. Kalau isteri mati tinggal harta banyak, ingat tu, anak lelaki punya tu, jangan duk berjoli pergi menikah lain. Boleh je nak menikah pakai duit sendiri. Betul tak? Tu, jangan duk guna seronok sangat tu. Harta anak dapat banyak tu. Betul tak? Anak dapat banyak. Kalau suami mati, anak kecil lagi, anak lelaki kan. Isteri jangan seronok sangat berfoya-foya tu. Pasal isteri hanya dapat, kalau ada anak, isteri dapat apa? 1/8. Kalau suami yang mati, kalau isteri yang mati, ada anak, suami dapat 1/4. Betul tak? Kalau tak ada anak, suami dapat 1/2. Kalau ada anak, suami hanya 1/4. Habis tu banyak lagi, anak lelaki dengan anak perempuan. Tapi apa ramai tuan-tuan, bini dia tinggal harta banyak, dia joli sakan. Dia tak tahu tu harta anak yatim tu. Memanglah anak dia. Harta anak dia mana boleh berfoya-foya harta anak tu, tak boleh. Haram. Anak kita duit banyak, kita ambil senyap-senyap, tukar rim kereta. Tak boleh. Tak boleh, haram. Tu harta dia tu. Syak tuan-tuan. Tapi nak beritahu begitu, itulah harta pewarisan. Yang jadi isunya, kalaulah mati, ayah tak ada anak lelaki. Kacau. Anak perempuan dapat 2/3 ya. Dia akan pergi kat siapa? Tok Wan tak ada, ayah tak ada, anak lelaki tak ada. Kalau ada ayah, Tok Wan tak dapat. Betul tak? Ada ayah, Tok Wan tak dapat. Tak ada ayah, Tok Wan baru dapat. Ada Tok Wan, adik-beradik lain tak dapat. Bukan saja dapat, Tok Wan nanti jadi wali tu, nak jaga anak cucu dia tu. Kalau dah tak ada Tok Wan, tak ada bapa, tak ada anak lelaki, siapa dapat? Baru adik-beradik dapat. Betul lah, adik-beradik dapat. Dapat macam mana? Dapat ni bukan saja dapat, ingat pak-pak saudara yang dapat harta ni. Kita dapat harta, katakan abang kita mati, tinggal harta banyak kita dapat. Jangan seronok sangat, anak dia tu tanggungan kita. Anak tu tanggungan kita. Jangan abaikan, kita wali dia nanti. Kita nak jaga, bukan seronok-seronok dapat. Kalau dia ada adik-beradik lelaki tak apa. Adik-beradik lelaki hijab kita. Pasal apa? Adik-beradik lelaki yang akan jadi wali pada dia. Betul tak? Tak kira ada orang diingatkan bila nak kahwin mesti anak sulung. Tak, mana disyaratkan. Ada adik perempuan nak kahwin, abang sulung lah bagi kahwin. Tak disyaratkan, mana disyaratkan. Yang penting yang dah balik, betul tak? Tak kira lah abang yang mana satu pun, adik pun boleh. Asalkan dah balik, mukallaf dan adil, boleh lah tuan-tuan. Saya syak tuan-tuan, saya habiskan sikit tuan-tuan. Ada satu orang tua cerita kat saya, kakak dia mati. Tengok macam biasa ya. Dia orang mana Dia duduk sini. Orang banyak di sini lah. Kakak dia duduk di KL. Beli rumah banyak. Bini dia orang apa? Orang Batak Nasution apa semua ni orang Batak lah tuan-tuan. Batak ni kalau di Indonesia banyak Kristian, tapi kalau di Malaysia ni banyak Islam tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan,
Kakak dia meninggal dalam bank 60,000. 60,000 kakak dia meninggal di Ceras tu. Belum kira rumah lagi, rumah 2 biji. KL rumah kan mahal. Harta banyak. Bergaduh adik-adik, bergaduh tuan-tuan. Anak tak ada. Perang dunia tuan-tuan. Perang dunia. Abang sulung dia kata kita mesti faraid. Dia kata tak payah faraid, bagi sama rata. Siapa betul? Abang sulung ke dia? Dia cerita ada bertengkar dengan abang dia punya teruk. Oh, cerita teruk lah. Saya tengok dia cerita macam nak marah saya tuan-tuan. Dia marah mana macam marah saya pula. Orang mangat kita, padahal dia yang salah. Saya malah layan bibi cerita mudah berapa tahun yang lepas. Bila dia jadi macam tu, kalau ada orang nak faraid, kena faraid. Sebab itu hak yang ditetapkan dalam Quran. Bukan macam kita Piramli. Tidak kan? Kita Piramli 3 Abdul. Yang ni kawan berbilion-bilion. Kawan ni berbilion-bilion. Ni dapat rumah buruk yang nak runtuh lah. Merajuk kawan tu. Betul tak? Abdul Wahab merajuk tu. Tak patut Abdul Wahab dengan Abdul Wahib. Betul tak? Tak patut. Bukan lagu tu. Tak ada dalam Islam. Okey, abang sulung hang dapat ni. Tak. Quran dah tetapkan dah. Kok abang sulung nak tolong bahagi tak apa. Tapi kena ikut dalam Quran tu. Yang ni dia merah lah kali bagi sama rata. Haram hukum dia. Kena bagi ikut faraid. Kalau ada, katakanlah semua sepakat bagi sama rata. Seorang kata saya nak apa? Faraid. Tak boleh paksa dia. Itu hak dia. Ingat tu. Kami ramai mengundi. Ini bukan kira undi. Quran dah sebut. Ni bukan cerita macam pelihara raya Melaka tuan-tuan. Yang sini. Oh, dia ingat pelihara raya pula. Bukan. Ini dah ditetapkan dalam Quran. Oi. Orang pelihara raya boleh menang majoriti lah. Banyak penyokong dia lah menang. Bukan lagu tu. Oh, 6 minit kita tuan-tuan. Sebelum azan nanti tuan-tuan azan terus semayang. Jadi tuan-tuan, saya kata kalau ada seorang minta nak faraid, wajib bagi dia faraid. Bagi sama rata. Contoh itu, saya ringkas tuan-tuan. Ringkas. Contoh, kita bagi harta senang kira lah tuan-tuan. Ada 10,000. Adik-beradik ada, kita kata ada berapa orang seorang lelaki, 2 perempuan, seorang lelaki. Susah juga tu. Sana. Seorang seorang perempuan, 2 lelaki. 3 orang lah. Saya tak bagi banyak, senang kira tuan-tuan. Jadi seorang perempuan ada 2 lelaki. Harta ada 10,000. Macam mana nak bagi? Kita bahagilah. Lelaki kita kira 2 kepala tuan-tuan. Lelaki kira 2 kepala, 2 orang. Jadi bila ada 2 lelaki, seorang perempuan, kiranya yang seorang lelaki tu dikira 2 orang. Seorang lelaki kira 2 orang. Jadi berapa? Ada berapa kepala? 2 lelaki, seorang perempuan. Ada berapa kepala? 5. Betul tak kan? 5 lah, sebab seorang lelaki kita kira 2 kepala. 2 orang. 5 orang. Bagilah. 5 bahagi dengan berapa? 10,000. Dapat apa? 2,000 kan? 2,000. Jadi seorang 2,000 kalau 5 kepala. Laki tadi 2 kepala. Laki dapat 4,000. Seorang lagi pun 4,000. Yang perempuan dapat 2,000. Cukup tak 10,000? Cukup. Kalau 3 orang ni, yang abang sulung nak bagi sama rata. Yang 2 orang ni, yang perempuan dengan lelaki, bagi sama rata. Yang sulung nak ikut faraid contohnya. Contohnya sulung nak faraid, yang adik lelaki dia dengan perempuan ni nak bagi sama rata. Macam mana nak buat? Bagi dulu hak abang sulung punya 4,000. Jelas Bagi tu dia punya. Bukan kira majoriti, bukan. Bagi dulu 4,000 dia punya, lagi 6,000 hampa bagilah sama hampa 3,000. Tak aci lah dia dapat lebih. Ini bukan kira minta aci. Ini kira ditetapkan dalam Quran. Min kira tak aci pula tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia nanti menjadi wali. Dia menjadi wali. Sebab dah mati ayah, dia jadi wali pada adik perempuan dia. Kalau adik perempuan dia tak kahwin, dia wajib 2 beradik lelaki lah kena tanggung sampai, walaupun dah tua adik perempuan dia sampai ke mati. Saya minta maaf tuan-tuan, dah terlajak tuan-tuan. Akan datang kita sambung di mana? Yang keberapa tuan-tuan? Saya ingatkan boleh habis mana? Yang Ar-Rasyid tuan-tuan. Ar-Rasyid. Cukup sekadar tu, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada pertemuan akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamu muslimina wa muslimat, mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarraqan wa ba'da tafarraqan ma'suma, la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.